Assalamualaikum and a very good afternoon to all my Form 5 students. Okay, so we are going to continue with the next subtopic of Chapter 7, 7.2, Measures of Dispersion. For this subtopic, we are going to, I'm going to divide also into two parts. Okay, and for the first part of 7.2, we are going to focus on two main subtopic. The first one is how to determine the range, interquartile range, variance, and standard deviation for a group data. And the second one is how to construct and interpret a box plot for a set of group data. So without further ado, let's mulakan. How to determine range, interquartile range, variance, and standard deviation for group data. Masa you Form 4, kamu dah belajar macam mana nak determine semua-semua ni, tetapi dalam ungroup data. So untuk Form 5 ni, kamu lebih fokus kepada group data. Okay. Cikgu recall balik apakah yang dimasukkan dengan range. Kita tahu range tu adalah maximum value minus minimum value kan. Tapi itu untuk group data, ungroup data. Untuk group data dia ada sedikit twist dekat situ, tetapi basic foundation dia tetap sama. Nombor besar tolak nombor kecil. Okay. Interquartile range adalah third quartile minus first quartile. Masih ingat lagi kan? Third quartile minus first quartile. Okay. Apa lagi tu Okay. Terus kita jump kepada contoh. The frequency table kat bawah ni, dia bagi electricity bills of apartment for a certain month. Dia suruh construct an OGIF for the data and hence calculate the range and interquartile range daripada OGIF tersebut. Dan dia suruh explain the meaning of the range and interquartile range obtained. Cikgu tak nak explain lebih-lebih sangat komponen-komponen yang dapat dekat sini. Cikgu dah explain masa 7.1 part 2 yang mana kamu kena bina satu kelas sebelum yang mana frekuensi dia kosong, and I hope you still know how to find the upper boundary, tengok dia punya nombor macam mana, that's why dapat macam ni, and how to cari dia punya cumulative frequency Okay, tak nak explain banyak-banyak. Now, dah ada table, dah ada graph semualah, kita bolehlah plot dia punya graph. Okay, jom kita plot sama-sama. Okay, so kita dah dapat dia punya point dekat situ, bolehlah kita menggunakan freehand untuk kita buat dia punya OGIF. Okay. Okay. So dah dapat OGIF dekat sini, kita nak cari dia punya range dulu. Seperti yang cikgu cakap, range adalah nombor yang besar tolak nombor yang kecil. Tetapi sekarang ni kamu tak ada satu nombor yang tepat. Okay, dan salah satu cara ataupun one of the way, the only way adalah untuk cari dia punya midpoint. Itu je yang paling selamat lah. Kamu cari satu value dan value tu yang paling tepat adalah terletak di tengah-tengah, midpoint. So kita masukkan dia punya midpoint of the highest class adalah 110 tambah 129 bahagi 2. Tolak dengan lowest class dia adalah 30 tambah 49 bahagi dengan 2. Jangan ambil yang ni pula sebab ini kita punya frekuensi yang tak ada apa-apa, kosong. Jangan ambil yang tu sebab itu bakal lowest. Itu kita tambah yang baru saja. So bila kamu selesaikan, kamu akan dapat RM RM80. Dan soalan suruh explain the meaning of the range. So apakah kita yang patut tulis untuk ini adalah, okay, the difference between the highest and the lowest bill is RM80. Okay. Now find the interquartile range. So kita tahu yang interquartile range adalah third quartile minus first quartile. So hope you still remember how to find the third quartile and also the first quartile. So untuk third quartile adalah 3/4 daripada total frequency. We know that the total frequency is 50, 52. So bila kamu tekan calculator, kamu akan dapat 39. Dan 39 tu bukan jawapan lagi Kamu kena buat apa? Kena buat line. You have to draw the line from the y-axis menuju ke OGIF tu and then you go down to the x-axis. Okay? So jom kita buat. Okay, so from the graph tu kamu akan dapat
The third quartile is equals to 109.5. Dan kita cari pula untuk yang first quartile. So, sini kita akan dapat 16 kan? 13. 13 So, 13 pun cikgu rasa tak ada masalah. Sebab kita boleh straight away find the answer. But still you have to show. Okay, so the first quartile is 69.5. So, inter-quartile range adalah third quartile minus first quartile. So, kamu akan dapat 109.5 minus 69.5. You will get the answer is 40. Dan macam mana kita nak explain? Kita boleh tulis sebagai okay. The difference between the highest and the lowest bill that lies in the middle of 50% of the distribution is 40%. Okay. Sebab kita tahu yang third quartile tu adalah separuh daripada value selepas dia punya median dan first quartile adalah separuh daripada value sebelum median. Sebab tu dia kata in the middle of 50% of the distribution. 50% tu kan tengah-tengah, so dia adalah separuh ataupun median. Okay, so that's how you explain. Okay. So next, variance and standard deviation. So ini adalah formula untuk variance. Okay, so I hope ini bukan benda baru sebab kamu dah belajar masa form 4 macam nak cari variance of group data. Okay, cuma bezanya ini kamu melibatkan group data. Yang form 4 ungroup data. Okay. Dan standard deviation adalah bila kamu square rootkan dia punya variance. Okay. So, apa komponen yang penting dekat sini adalah X. Yang mana X tu adalah midpoint of a class interval. Cara cari midpoint sama sahaja. And then F is a frequency dan X bar adalah mean. Okay. Dan formula untuk mean, I hope you still remember. Formula untuk mean yang group data ni adalah X bar sama juga dengan summation of Fx bahagi dengan summation of F. Maknanya jumlah bila kamu darabkan frekuensi dengan midpoint bahagi dengan jumlah frekuensi. Let's see example. Calculate the variance and standard deviation of each of the following data. Kamu ada frekuensi table dekat sini dan kamu kena bina satu lagi table yang baru yang mana consist of tambah lagi 4 kolom yang mana the first one is the midpoint. So macam mana cikgu dapat 1.5 ni? Cikgu ambil lower limit tambah upper limit bahagi 2 dapat semua ni midpoint. And then Fx ni adalah cikgu darabkan frekuensi dengan midpoint. Darabkan frekuensi dengan midpoint dapat sini. X square adalah cikgu squarekan semua midpoint yang ada dekat sini. Okay. Dan Fx square adalah cikgu ambil frekuensi darab dengan X square. Kenapa cikgu buat table yang baru macam ni? Supaya kamu lebih organized, lebih teratur. Kamu tak payah nak buat kerja panjang-panjang, buat jalan kerja panjang-panjang. Susah. Instead, buat satu table macam ni yang mana consist of semua komponen yang ada dalam formula dan nanti kamu tinggal nak ambil value tu sahaja. Okay? So, bila cikgu kira, cikgu akan dapat yang dekat atas ni. Semua cikgu dah kira dekat sini. Okay. Dan tambah lagi satu row yang baru dekat bawah sekali untuk mewakili total ataupun sum. Sum maknanya dekat sini sum of frequency. Tambah semua frequency. Dan tambah semua Fx. Dan tambah semua Fx square. Okay. So ini adalah komponen-komponen yang penting dalam kamu nak cari dia punya variance. Okay. So mula-mula kita cari, tak payah mula-mula terus buat je. Okay. So, variance sama juga dengan summation of Fx square mana cikgu dah ada kat sini. Tak payah nak susah kira. Kamu dah ada table kat sini. So, 8976 bahagi dengan summation of F. Jumlah frekuensi 152. Tolak dengan cari dia punya mean. Dan mean dia adalah summation of Fx dah ada dekat sini. 1070 bahagi dengan summation of F dah ada dekat sini. 152 buat
kurungan letak kuasa 2. Sebab tu memang formula ni. So, bila kamu kira, kamu akan dapat dia punya variance dia adalah 9.50. Bundakan kepada 2 titik perpuluhan. Okay. SD adalah bila kamu square rootkan dia punya variance 9.50, kamu akan dapat jawapan dia 3.08. Okay. Boleh ya? So, sebelum nak jawab, sentiasa cari mana-mana ruang untuk bina satu table yang baru yang mana consist of semua komponen yang ada dekat sini. Senang kerja kamu. Okay? Ada satu cara untuk kamu semak jawapan kamu tanpa kamu kira macam-macam. Kamu just masukkan value sahaja, iaitu menggunakan calculator. So, mari kita lihat macam mana kita nak check jawapan kita menggunakan calculator. Okay? Okay. Macam mana kita nak cari ataupun kirakan variance dan juga standard deviation menggunakan calculator. Okay? Ini lebih kepada kalau kamu nak check. Okay? Tapi kalau soalan itu memerlukan kamu untuk menunjukkan jalan kira, still kamu kena tahu juga macam mana nak kira manually. Okay? Ini hanyalah untuk check sahaja. Okay? So, I assume kamu pakai kalkulator Casio FX570EX. Ada kat sini ya. Okay. Cara yang pertama adalah kita pergi kepada menu. So, bila kamu tekan menu kat situ, kamu akan dapat beberapa option. Dan kamu pilih nombor 6, iaitu statistics. Pilih nombor 6. Okay. So, bila kamu dapat dekat sini, kamu tekan nombor 1. Dia akan keluar macam ni. Okay. Hanya satu kolom. Tetapi kita memerlukan 2 kolom, iaitu X, iaitu midpoint dan juga frequency. So, apa yang kita kena buat? Kita kena tekan balik option shift dekat sini. Tekan menu. Dan kita pergi kepada statistics. Pergi bawah. Nampak statistik ni? Tekan 3. Okay. Dan dia akan bertanyakan adakah kita nak frequency tu on atau off. So, kita nak frequency sekarang ni. Kita tekan on lah. Which is number 1. Okay. So, kamu dah ada dekat sini. Satu kolom mewakili midpoint. Dan satu kolom mewakili frekuensi. Cikgu pakai example tadi tu yang kita cari variance dengan standard deviation kan. Kita dah cari semua kan. Kita nak check sama ada jawapan kita sama ke tidak. Okay. So, mari kita masukkan midpoint yang tadi tu. Kita ada 1.5. Tekan enter. Dan seterusnya. Lepas dah habis midpoint, pergi tekan kanan. And then balik kepada atas yang pertama. Row pertama kita masukkan frekuensi kepada setiap midpoint yang tersebut. Okay. Dah habis masukkan semua. Tekan balik on button dekat sini. Akan ada keluar macam ni kan. Okay. Pergi kepada button option dekat sini. Dan kamu ada 1, 2 dan 3. Dan kamu pilih option nombor 2 iaitu dia nak variable calculate. Dia nak calculatekan semua variable yang boleh didapati lah. So, bila kamu tekan nombor 2 dekat sini, boom. Semua information akan keluar. Yang mana cikgu nak tekankan dekat sini adalah this one lah. This is the variance. Sama kan 9.5 dapat sini. And then bila kamu square root kan yang kat bawah ni adalah dia punya standard deviation. Sama tak jawapan? 3.08. Okay. Dan bukan setakat itu saja yang kamu boleh dapat. Kamu boleh dapatkan dia punya mean. X bar ni adalah dia punya mean. 7.0395. And this is the summation of X ataupun summation of midpoint. Ini summation of midpoint square. Dan bila kamu tekan lagi bawah, kamu akan nampak lagi. N ni adalah total frequency 152. Apakah dia punya first quartile. Boleh cari dia punya median. Dan boleh cari juga dia punya third quartile. Okay. So, sebenarnya amat mudah lah untuk kamu check. Okay. Boleh ya? So, itu saja. Bye-bye. Okay, selesai. So, sekarang ni, how to construct and interpret a box plot for a set of group data. Okay, sebelum tu, kita recall balik apakah komponen-komponen yang penting yang ada dalam box plot. Kamu dah belajar juga dalam measure of dispersion for ungrouped data masa form 4 dulu. Yang mana kita belajar macam mana kita nak construct box plot diagram kan. Okay, ada 3 jenis untuk yang ini. The first one is a symmetric distribution. Yang mana dia punya pembahagian di antara median, first quartile dan juga third quartile adalah sama. Okay, so dia symmetry.
So sebelum tu, apa lagi? Apa yang komponen yang penting yang ada dekat box plot? Kita ada minimum value, kita ada first quartile, kita ada median, kita ada third quartile dan kita ada maximum value. Okay, ini untuk symmetric punya shape. Okay. So kalau untuk yang special punya case ada dua jenis. The first one is the left skewed and the second one is the right skewed. So tengok betul-betul The median cuts the box into two different sizes. The first one, if the left side of the box is longer, kamu tengok ni, dia lebih sikit dekat belah kiri kan. So, the data distribution is left skewed. Kalau ada lebih sebelah kanan, dia adalah right skewed. Okay. So, left whisker and right whisker represent the score outside of the median. If the box is divided into the same size but the left whisker is longer, ni whisker ni. Ni kita panggil dia whisker. So kalau kita punya left whisker tu panjang daripada right whisker, so dia apa ni? Kalau left whisker panjang daripada right whisker, dia adalah left skewed. Okay? Dan kalau dia punya right whisker lagi panjang daripada left whisker, dia adalah right skewed. Senang je nak tengok kan? Alright, mari kita tengok contoh. Macam mana kita nak buat ni? Kita diberi OGIF. Macam mana kita nak keluarkan information daripada OGIF untuk kita bina box plot? Okay. Benda yang sama dekat OGIF, betul tak? Dekat OGIF ni, kita boleh dapat macam-macam. First, kita boleh dapat minimum value. Kita boleh dapat maximum value. Kita boleh dapat apa lagi? Kita boleh dapat first quartile. Kita boleh dapat third quartile. Dan kita boleh dapat median. Dan secara tidak langsung, kita dah ada semua information yang ada untuk kita bina box plot. Okay? Alright. So, first of all, kita tuliskan dulu atau kita keluarkan segala jenis information. So, minimum value, tengok dekat graf, dia adalah berkedudukan dekat sinilah. Minimum ni. Minimum kan? Minimum ni. 50. So, dia adalah 50. Lepas tu, so apa dia punya maximum value? Maximum value dia adalah 450 Tengok kepada dia punya electrical power, iaitu dia punya x-axis. Jangan tengok frekuensi dia. Okay? And then, first quartile. First quartile adalah 1/4 daripada total frequency. How to know the total frequency? Dah ada kat situ dah. Dapatlah 80, kita dapat 20. So, kita buat benda yang sama. Okey, cikgu akan dapat kat situ 170. 170. Okey. So dia punya first quartile adalah 170 dan kita pergi kepada third quartile pula. So bila kita selesaikan, kita akan dapat 60. So buat benda yang sama. Okay, cikgu dapat kat situ 275. Tengah-tengah kat situ. Okay, dan kita cari kita punya median. 40. So buat benda yang sama juga Okay. So median, cikgu dapat kat situ median dia adalah 225. Okay, minimum dah ada, maximum dah ada, first quartile, median, third quartile dah ada. So kita bolehlah bina kita punya box plot. Okay. So I have the scale here. Okay. So kita label dulu dia punya axis. So ini adalah kita punya electrical power units. Okay. So first of all, kita mark dia punya minimum dengan maximum dulu. Very easy. So kita ambil dulu dia punya shape Okay, so minimum dia, okay. Minimum dengan maximum, silap kat sini.
Dan kita buat untuk maksimum pula. Maksimum dia buat ada kat sini. Okay. And then kita punya label dia punya first quartile dengan third quartile. So first quartile dia adalah 170 dengan 275. Okay. Alright. Okay So, macam mana kita nak buat kita punya box? Ingat lagi tak cara-cara dia? Kita bermula pada kotak yang nombor 2, kotak kecil nombor 2 dan berakhir pada kotak ke-8. So kita buat line, start daripada sini sampai ke 8 kat situ. Okay, adjust sikit. Okay, dan kita buat untuk yang lain juga. Okay, jangan lupa dia punya median. Median dia terletak tengah-tengah tapi median tak memerlukan dot tu, hanya buat garis saja. So median adalah 225. Dan kita assemble. Okay. Basically dah siap. Sekarang ni kita nak describe the shape kan. Okay, so kita nampak dia punya whisker tu. Dia nampak lagi panjang dekat sebelah kanan kan. So dia adalah, kita boleh tulis slightly skewed to the right. Okay. So tengok dia punya whisker lah. Nak senang nampak tengok whisker dia mana panjang lagi. So mana whisker yang panjang tu, so dia adalah skewed to that direction lah. Okay. So itu sahaja untuk kita punya 7.2 part 1. So kita akan jumpa lagi di next video. Okay. Bye bye.